Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu ala dini kullihi walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT. Segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Salawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih banyak diucapkan kepada tuan pengurusi acara, bahagia tuan pengurusi masjid, tuan imam, barisan datang kuasa masjid, pemimpin tempatan di semua peringkat yang berkesempatan hadir, seluruhnya tuan-tuan dan puan-puan hormati Allah sekalian. Alhamdulillah, syukur dapat kita berjumpa pada malam ini, yang mana dikatakan kehadiran yang luar biasa, ya. Luar biasa, alhamdulillah. Memang tak patut lah tak datang kan. Alhamdulillah, ramai yang datang ya, ramai. Cuma yang tak datang lagi ramai lah kan. Jadi apapun, malam ini kita bersyukur sangat-sangat sebab kita berpeluang bersama malam ini dalam majlis ilmu, yang mana salah satu daripada kita bercerita tentang topik kita pengimarahan masjid, suatu tuntutan atau ... Sebenarnya bila sebut tentang pengimarahan masjid, salah satunya inilah dia, majlis ilmu, yang mana Nabi sebut barang siapa yang mengikuti jalan-jalan ke majlis ilmu, maka Allah akan anugerahkan kepadanya jalan-jalan ke syurga. Amin. Pada anak-anak muda, jangan lupa hashtag pergi syurga balik hari. Macam tu. Jadi itu sebabnya kalau kita duduk dekat dalam majlis ilmu, tak kira siapa, jadi jangan pilih penceramah. Jangan pilih penceramah, time Samsul Debat ramai kan. Dia ada tiga. Pertama, kenapa datang? Dia sayang, dia cinta majlis ilmu. Dia datang. Di Soman ada seorang tua tu, umur dia dah 60 ke 70 tahun. Dia bawa motor biasa tu, motor kap biasa tu. Dekat dalam bakul dia ada satu buku dengan pen, yang memang daripada pagi sampai ke malam dia mencari majlis ilmu. Ada air mineral, air botol mineral dalam bakul tu. Sehat walafiat sampai hari ni. Dia motor pagi kuliah subuh. Kan dia cari kuliah duha mana pula. Dan petang cari lagi. Malam kuliah maghrib. Macam ni lah. Jadi makna kata, datanglah, carilah majlis ilmu, insya-Allah. Kadang orang cakap lah pergi masjid belum tentu elok, belum tentu baik pun kan. Betul tu. Tapi ada harapan baik. Orang pergi disko, pergi kelab malam, belum tentu kita elok. Pergi disko bahau, tak ada hal ke dah. Belum tentu jadi jahat. Betul, tapi ada harapan jadi jahat. Kan? Sebab hebat-hebatlah disko tu kalau orang Jawa kan. Belum pernah lagi dah. Berhenti weh, isyak tak ada dah. Belum terjadi lagi lah kan. Tapi itu sebabnya kan. Kita tanda kita takut kepada Allah. Kata Abu Lais As-Samarkandi, ada 7 tanda kita takut ke Allah. Pertama, terlihat pada lisannya, percakapannya. Dia takut ke Allah. Maknanya lisannya tak cakap benda-benda yang tak baik. Kan? Orang perempuan memoti-moti cakap ni. Contohlah kan? Sama apa? Jangan nak cakap dan ni mulutnya jahat, hati baik, tak ada mana. Kalau hati baik, mulut pun kono baik. Mulut kita akan kita penuhkan dengan, biasakan dengan berzikir, menyebut nama-nama Allah, menyebut benda-benda yang baik. Yang kedua, terlihat pada matanya. Mata selalu memandang yang baik-baik, tak pandang benda yang tak baik. Rupa-rupanya hari ni cabaran besar betul. Nak pandang hari ni macam dulu tunggu TV pukul 5. Macam sekarang sentiasa ada di depan mata, sentiasa di hujung jari. Takkan apa benda nak tengok, semua benda boleh tengok. Kan? Yang gambar yang tak elok, video yang tak elok, semua dekat telefon sekarang. Kan? Jadi mata boleh pandang yang baik-baik. Pandang yang dapat pahala contoh apa? Pertama, pandang muka suami, pandang muka isteri pun dapat pahala.
Dengan syarat suami dan isteri sendiri. Lelaki orang tengok tapi kepala orang kan. Bini orang tu lawa pula bini orang. Ya kau jarang tengok dia, bini kau lagi kau hadap kan. Yang kau pandang muka mak ayah pun napik kepala. Bila mak ayah dah tak ada, ziarah kubur dia. Kan? Kemudian yang ketiga, pandang apa? Pandang Quran. Pandang Quran napik kepala. Benda tu berlaku kat masjid paling senang ni. Sementara tunggu azan kan bukalah Quran, berburak cerita pasal Liverpool malam apa. Kan? Burak cerita MU seri tak habis-habis. Seminggu dah itu. Kan? Jadi mana berburak kita daripada kita berburak baik kita buka Quran. Bayangkan Quran, pandang sampai kepala. Kan kita mata pandang sampai kepala. Pandang baca lagi besar pahala. Pandang baca hafal lagi besar pahala. Pandang baca hafal faham lagi besar pahala. Jadi paling tidak pandang pun sampai kepala. Kan? Contoh kita duduk di rumah kita nampak tu Al-Quran. Dia dah. Bila last kadang-kadang dia bangun tu, bila last kau khatam Quran? Aku khatam Quran dah jah 2 dah khatam. Anda betul. Kan? Lepas khatam tu berapa kali kau khatam? Tu lah sekali. Tak ada lepas dah tu lah. Kan? Sekocik begini. Tu pun dia abah habisin suruh ngaji. Kan? Sini ramai yang ngaji dengan arwah atuk saya kan. Arwah al-bayyih kan. Ramai ngaji main. Saya ingat masa tu sekocik dia berlari. Kat Tampil nak mengaji. Sekocik. Kan? Ngaji kan. Baca pahala. Paling tidak baca lah. Sekarang ni faham sana buka tafsir. Ya. Apa lagi? Seterusnya pandang Kaabah dapat pahala. Pandang Kaabah dapat pahala. Orang yang dah pergi Makkah, pergi umrah ni, pergi umrah, pergi haji, dia faham maksud saya. Orang yang belum pergi, dia hanya boleh membayangkan. Itulah dia nak agak pergi, tapi tahulah sekarang dia tak ada rasa. Orang yang dah pergi, dia tahu rasa tu. Kan? Siapa nak pergi dengan Samsul Debat, insyaAllah kalau tak ada apa-apa, bulan 3. Ini bukan promote, lebih kurang. Ya, bulan 3 insyaAllah. Sebab saya dah beberapa syarikat dah. Saya ikut dan ada beberapa syarikat tu saya tinggal kan. Membohong aku jual. Ada. Dia letak gambar hotel ni. Bila orang tanya, saya tanya betul ke hotel ni? Letak gambar ya. Wajar betul. Ya. Dia tuan nak tahu macam mana tu kalau pergi travel ni, daripada ikut travel umrah ni. Sampai ke KLIA kalau dia cakap, kita ni mengerjakan ibadah ni kena sabar banyak-banyak. Syukur. Jangan lupa tujuan kita untuk beribadah. Jadi jangan kita merungut. Mana hotel kau bertukar tu. Tak sama dengan hotel ada janji tu. Macam tu ya. Itu sebab saya tak boleh mana tu. Sebab orang kampung. Orang kampung tu tamu. Orang tu kumpul duit berapa lama. Nak pergi sekali kau aniaya dia macam tu dengan sengaja tu saya marah. Tu saya kata tak boleh. Kau nak mengkong kali kong orang ni tak pek lah. Macam tu. Pandang Kaabah pun tak pek. Kalau siapa belum pergi lah. Orang tanyalah orang yang dah pergi. Tak ada siapa yang nak pergi. Dia kata dah tu dia tak nak pergi dah. Sorry, dia tak ada dah. Semua orang nak pergi. Walaupun mengelotak sampai pergi. Dia nak pergi lagi. Sakit lutut dia nak pergi lagi. Malah. Ada yang sakit lutut, sehat lah. Salah. Ya. Kemudian salah mata. Yang ketiga apa? Hati. Hati dia tidak pernah merasa dengki, sombong dan apa? Sombong, dengki dan tamak. Tak ada. Hati dia baik-baik. Hati dia ikhlas. Hati dia sentiasa dipasakkan kerana Allah. Kemudian seterusnya lepas hati apa? Paut tidak membenarkan benda-benda haram masuk ke dalam paut dia. Apa maksud benda-benda haram masuk dalam paut? Maksudnya dia tak bagilah makan benda-benda yang datang daripada perkara yang haram. Perkara haram ni 2. Pertama, bondo tu sendiri haram. Contoh, babi lah soalan itu. Babi sak kicap tu. Kan? Macam mana pula? Orang sedekah, Ustaz. Malamnya tambah dengan 2 ekor kambing tu, ada 2 ekor babi. Contohnya. Macam mana pun tak pek lah. Walaupun orang tu ikhlas. Contoh. Satu lagi, benda tu halal. Tapi sumber duit itu haram. Pun sama dia tak boleh. Kan? Malam ni kita belanja je ke masjid. Oh ya ke? Alhamdulillah. Kenapalah birthday saya, dia kata. Rupa duit menang nombor.
Dia menang, dia tikam-tikam kono nak tu. Dia belanja pula aja ke masjid kau hajar betul. Kau menyolah kawan kau belanja orang masjid apa pula? Haram, tetap haram. Lepas paut apa? Jaga tangan gitu. Tangan sentiasa bantu membantu. Tu yang tadi disebutkan oleh Puan Masri kita tadi cakap apa? Dia kata apa? Dia kata kita ni kan ucap terima kasih banyak kepada penyumbang-penyumbang, kan? Terima kasih kepada penyumbang-penyumbang. Masihlah orang yang sumbang, ada yang sumbangnya, ada sumbang apa? Sumbang makanan, sumbang kambing, kan? Tapi yang paling dikesalkan, tak ada siapa yang tanya Samsul Debat nak makan apa. Memang ikut selera tokak pengusi lah, tak apa macam mana. Tanyalah, kan? Contoh. Ni main agak-agak, dia sama dengan Dan mandai, kan? Contoh lah, tapi saya okey ya. Saya okey. Makanan dah siap kan? Kalau dah siap makruh macam mana lama, macam tu ya kan? Kan? Contoh. Dia okey lah, okey. Alhamdulillah, tanya terima kasih pada menyumbang. Ikut berapa kadang. Kadang ada orang tu, dia nak bagi duit tak boleh. Dia cakap dengan imam mengungsi masjid. Tuan Imam, saya nak sponsor lah. Saya nak sponsor makan untuk ceramah Samsul Debat tu. Agak-agak berapa ramai kehadiran. Dia imam pun cakap anggaran berapa? Anggaran berapa? Ha? Dia anggap anggaran 200. Tak apalah lain kali lah. Tak jadi dah. Tak jadi dah orang 200 tak jadi dah. Sikit baik cara sikit. Kan? Banyak baik cara banyak. Contoh dia kata, tak apalah macam tu saya sponsor buah lah. Buah timikai boleh 3 biji potong cukup 200. Kan contoh lah kan. Iya, ni contoh lah apa tu. Goreng telur dadah, potong-potong hantar. Ada bahagian gitu. Itu sebenarnya. Macam orang kita sedekah kita fikir duit banyak, tak. Contoh nampak tadika kan? Ada tadika. Budak tadika berapa ramai nak? Dalam 50 orang, 20 orang. Goreng mihun, boleh mihun goreng. Bungkus ke 20. Telur tu racik, telur dadah. Kan? Dia nak jimat lah. Dia potong halus-halus telur tu lah. Masuk dalam paket tu 20. Bagi ke cikgu tadika tu. Cikgu ni saya niat sedekah. Cuba buat sebulan sekali. Berubahlah hidup kita. Macam itulah kira. Kan? Ni salah satu contoh. Tangan kita ni, perbuatan kita. Lepas tangan apa? Jaga langkah kaki kita. Melangkah ke tempat-tempat yang baik. Termasuklah mengimarahkan masjid. Jadi kalau dia pun mati. Bila meninggal, dia tengah siap-siap pergi masjid. Mana elok tu? Bila meninggal tu, baru balik datang masjid. Bila meninggal, kek masjid. Tengah semayang meninggal. Ya. Saya pernah berlaku, saya ceramah kek Somban, kek Taman Purba Embangan. Orang perempuan, dia duduk kek kursi, dia semayang kek kursi. Duduk kursi tu, sebelum subuh, orang kojok-kojok nak rupa meninggal. Pagi tu saya kuliah subuh, batal. Kuliah subuh pagi tu, orang meninggal. Kan? Rupa-rupa ada kawan arwah abah saya juga. Kerja kilang Dunlop Somban baik. Oh, tahu. Soalnya Umi meninggal. Majlis ilmu. Kan elok cerita tu. Bila dia meninggal? Tengah karaoke tu. Tengah pegang mikrofon tu. Engkau lah. Dah kau pahala tu. Enggak pahala tu. Lupa lirik seorang tu cakap. Pegang-pegang tumbang. Masa nak mandi tu. Tak lepas mikrofon. Wah kacau ni. Boleh panggil imam. Imam 1, imam 2, imam 3 semua baca lah. Salawat buat keluar. Sebulan tak habis cerita dia mati pegang mikrofon. Malu tak malu? Tu yang doa itu. Allah makhtim alaina bismil khatimah. Wala takhtim alaina ya Allah bisu'il khatimah. Minta penyudah yang baik. Kan? Iya. Tu cerita kan? Jaga langkah kaki kita. Dia meninggal bila? Dalam perjalanan pergi pusat refleksologi bau. Urut. Apa kono sikit belakang je. Tapi memang ia semasa kerja makin. Pergi operasi dengan budak penguasa makin. Kita elok tadi. Masuk dalam tu tengok bila kita buat tindakan boleh tengok pakaian dia langsung sakit belakang. Tak pahala dah. Rupa pakaian tu. Jaring pakai. Memang terangkit kopiah memang. Kan? Tu sebab jaga-jaga lah. Tu sebabnya Allah Ta'ala
beritahu dalam Quran tu, la taqrabuz zina, jangan dokek dengan zina. Bukan boleh, dokek pun jangan. Kalau dokek tu akan jadi, boleh jadi, akan jadi. Itu sebab kena jaga-jaga. Dan begitu juga yang ketujuh, jaga ketaatan kita kepada Allah dan Rasul. Jadi bila sebut tentang imarah masjid, kan, kita tengok apakah firman Allah SWT. Allah Ta'ala berfirman yang bermaksud nur hidayah petunjuk Allah itu bersinar dengan nyatanya, terutama sekali di rumah-rumah ibadat diperintahkan oleh Allah supaya dimuliakan keadaannya dan disebut serta diperingat nama Allah padanya. Surah An-Nur ayat 36. Makna kat rumah Allah tu lah dapat sinar, dapat peringatan. Orang dapat datang ke, tak pernah dia datang masjid ni pening kepala, tak ada. Datang masjid tenang. Ya, ni ya. Lepas tu kadang-kadang dapat pula imam sabar, tenang lagi. Imam sabar, dia baca pun sabar. Allahu Akbar. Sabarlah dia. Kan, kat belakang tirai tu kan tak tahu perempuan. Habislah kita malam ni je kan. Macam tu kan. Dek lambat, sabar kan. Tapi tenang, orang datang saja tak pernah lagi kusut poning ni tak ada. Dia akan tenang dekat masjid rumah Allah. Itu sebab kalau kita tengok dalam satu hadis Nabi kata 7 golongan yang mendapat naungan. 7 golongan mendapat naungan daripada arasy Allah, yang mana tak ada naungan selainnya ketika akhirat nanti. Ada 7 golongan. Golongan yang pertama adalah golongan pemimpin yang adil. Ingat, senang jadi ketua. Termasuk pengurusi masjid, termasuklah pengurusi PABG, termasuklah jadi ketua kampung, termasuklah jawatan kuasa. Tak kisahlah, semua yang ada jawatan tu. Termasuklah paling rendah jawatannya adalah ketua rumah tangga. Itu nampak je rendah tu, tapi besar tanggungjawab. Selagi tak selesai nak perempuan tu, tanggungjawab dia. Dah tak ada saudara mara lain, mak saudara dia tu pun bawah tanggungan dia, pun dia kena jawab kalau dia jadi ketua keluarga. Jangan main-main. Bibiar yang mak saudara tu, contoh kan, dia tak reti dia, dia tak ngaku saudara pula, contoh kan, tanggungjawab. Ni yang korang kena ingat. Pemimpin yang adil tu sebab jangan minta-minta jadi ketua. Tapi kalau dah dilantik menjadi ketua, anggaplah ia sebagai suatu amanah. Nabi sebut, la imana liman la amanata lahu wa la dina liman la ahdalahu. Tak beriman orang yang tak jaga amanahnya, dan tak beragama orang tidak melaksanakan janjinya. Yang kedua, orang muda yang menyibukkan dirinya beribadah kepada Allah. Ramai anak-anak muda, kan, nampak kan? Memang betul lah, golongan beliau ramai, tapi yang paling ramai beliau. Maknanya tak berapa beliau tu beliau lah kan. Tapi tak apa, jangan ada orang dia, saya malu Ustaz, nama dah tua pergi masjid. Jangan malu. Kita dah tua ni berada di tempat yang betul seperti mana saranan Nabi kan. Umur 40 tahun, lepas 40 tahun tu dia dah ada kat masjid. Okey. Ya. 40 tahun dangdut lagi kacau tuan. Kan? Itu cerita 40 tahun kan, 50 tahun, 60 tahun. Sebab Nabi minta umat aku ni, janganlah kau bagi umur panjang-panjang. Nabi minta supaya kita boleh bajet umur kita berapa. Oh, aku dah pencet, nak pergi nak banyak, tak saja. Dengar ceramah, dengar pengajian kitab, kita mengaji, kita semayang, kita berdoa, sebab salat sunat mana yang terdaya, buatlah. Itu yang mampu kita dah tua. Eloklah tu ada orang tak sadar diri lagi. Berapa ramai yang tokoh-tokoh korporat yang tua bangko tu sibuk ngira duit lagi. Ada kan. Betul, ni cerita betul kan. Jadi ibadah jangan malu-malu. Ya, cuma kita kena minta, ya Allah, berikanlah aku kekuatan agar terus istiqamah, ya Allah. Terus datang masjid. Tu minta kepada Allah. Kan? Anak-anak muda kan, datang masjid ni, jangan datang malam ni ya. Datanglah setiap malam. Paling tidak mulakan dengan maghrib, lepas itu datang subuh. Kalau kau orang tak datang, siapa lagi? Waktu subuh pun yang datang yang tak terdaya. Ada satu masjid bukan sini lah ke, Kuala Pilah ada satu masjid. Saya pergi,
Orang dah tak ada dah. Subuh tu datang, adalah 3 orang subuh. Imam pun tak datang. Sebab imam mata dah tak apa-apa nampak. Dia tak boleh nak bawa motor. Sebab ni krisis sekarang di luar bandar. Sebab kebanyakan kampung-kampung, orang macam dulu-dulu orang pencen balik kampung. Sekarang dia pencen tak nak balik kampung. Sebab kayak pakan semua dah ada. Kan? Macam TKK lain lah. TKK dah ada Slurpee. TKK dah ada 7-Eleven. TKK dah ada pembangunan. Kalau orang tak balik, kalau orang balik kan, jaga rumah dia apa, settle down lah orang kata. Mengakhirkan usianya di kampung, tak ada salah, ada sana. Tapi itulah krisis di kebanyakan kampung. Dia pencen, dia tak nak balik kampung. Ya. Saya tu doa-doa lah. Saya tengah mencari tompek ni. Tengah mencari tompek KTK ni, nak buat lah pusat pengajian. Doa-doa ya, insyaAllah. Orang khabar sama-sama buat TK tanda pun tak ada. Kan, ada lah rumah lama Wan tu. Tu pun tak bertunggu. Kan? Jadi itu yang kedua. Yang ketiga, orang yang hatinya terpaut pada masjid. Itu pun mendapat naungan daripada Allah. Bayangkan, hati terpaut pada masjid. Dia nak datang masjid, dia semayang mesti pergi masjid. Dia tak lain macam kalau dia nak semayang kat rumah, tak boleh pergi masjid kat. Paling baik sekali datang masjid maghrib, dia tunggu sampai isyak. Terbaik. Kalau dia nak, dan balik bukan datang balik, ada harapan tak datang. Betul tak? Sampai rumah bini lah masak, makan tosana. Dah tosana lesok lah ada datang, betul kan? Ya, paling tidak dia datang maghrib. Pada orang maghrib pun tak datang, betul. Kan? Jadi tu dia datang. Hati yang terpaut pada masjid. Bila dia pergi KL ke, dia pergi mas saudara Kenduri, dia akan tanya saudara tu, bang, nak tanya, masjid okey tak sini? Dia tetap nak cari masjid. Masjid jauh, surau adalah. Tak apalah, surau-surau lah. Janji semayang jemaah. Dia nak juga. Kan? Seterusnya yang keempat, orang yang berkasih sayang. Bertemu kerana Allah, berpisah kerana Allah. Maknanya dia kasih sayang suami isteri, sayang dengan sahabat-sahabat ni pun kerana Allah. Itu dapat naungan Allah. Seterusnya apa? Kelima, orang yang diajak berzina oleh perempuan yang cantik dan kaya, tapi ditolaknya kerana takut pada Allah. Bukan makna perempuan buruk dan miskin boleh. Kalau dah kaya, lawa pun tolak, yang buruk lagi tak selera. Macam tu lah. Oh, makna yang kaya, lawa, tolak. Tapi yang buruk, sapu tu. Tak ada macam tu dah. Ya? Kemudian yang keenam, tangan kanan memberi, tangan kiri tak tahu. Makna merahsiakan sumbangan dia. Tapi ada keadaan yang kita menyumbang, kita bersedekah, kita tunjuk ke orang yang dibenarkan. Kalau dengan tujuan kita buat itu supaya orang lain pun ikut sama, maka itu baik bagi kamu, kata Allah Ta'ala beritahu. Tapi niat saja jobo kan. Alhamdulillah lah, setakat ni Eden lah paling banyak nyumbang ke masjid ni. Cuma ayat kan. Tak ada lah guna tu. Menyebut jangan sebut ni dah. Dah bagi jangan sebut. Kau tahu tak kos pemindahan masjid tu berapa? Berapa? 2 juta. Iya. Duit dana RM5 tu. Dah lah RM5 kau sebut dalam tu tak ada. Mangang tu. Ayah tu. RM5 sebut dah. Ayah tu. Manusia ni dia bila belagak ni macam-macam. Nampak kepiah hari ni, pak. Tamokah tu anak dan beli dia. Jangan susik. Tu marah. Bagilah dia tengok jam tengok. Tengok pegang lah. Tengok made in China. Belagak koyo tu kan. Tu dah. Dan yang ketujuh, orang yang duduk bersendirian tapi basah pipinya dengan air mata, mengenang dosanya kepada Allah. Ya. Syarat utama pengimarahan masjid ialah orang terlibat mestilah orang Islam. Orang Islam yang mengimarahkan masjid ni. Bukan Islam tak. Ya. Sebab apa? Kenapa timbul orang Islam bukan Islam? Rupanya ketika zaman Arab Jahiliyah dulu, memang ada sebelum mengimarahkan, sebelum Islam mengimarahkan Masjidil Haram, rupanya orang Arab Jahiliyah ni dia memberi khidmat, memberi minum kepada jamaah haji. Dia bagi minum, dia bagi ni, sebab pada dia itu acara besar dan dia rasa dia telah mendapat satu kebaikan. Sedangkan
apa yang mereka lakukan, imarah yang mereka buat tu, menghidupkan suasana tu, hanyalah bersifat luaran sahaja. Ya? Mereka tidak mengimarahkan dari sudut roh dan tujuan, iaitu bila dia dah mengimarahkan masjid, dia hidupkan amalan di masjid, sepatutnya dalam hatinya dia tidak akan mensyirikkan Allah. Dalam hatinya akan buat benda-benda yang baik. Itulah kita cerita tentang kesempurnaan ibadah. Sebab itulah Allah berfirman dalam surah At-Taubah ayat ke-19 yang bermaksud, adakah kamu sifatkan hanya perbuatan memberi minum kepada orang yang mengerjakan haji dan hanya perbuatan memakmurkan Masjidil Haram itu sama seperti orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat serta berjihad pada jalan Allah? Mereka yang bersifat demikian tidak sama di sisi Allah, dan Allah tidak memberikan hidayah petunjuk kepada kaum yang zalim. Mengimarahkan masjid, mestilah orang tu dia jadi baik, dia jadi elok. Empat syarat kalau kita nak mencapai kesempurnaan ibadah. Pertama, mesti dengan ilmu. Tak main, dah ikut-ikut nak. Kena belajar tu, pergi semayang. Semayang, mam, macam mana mam nak semayang ni? Pergi belajar. Ya. Orang semayang buat macam tu, dia pun buat macam tu lah. Dia ikut Allah. Tariklah belakang. Oh. Baru sampai. Allah. Ada ayat Allah. Oh, tak teramin. Oh, sah. Pendekah. Adalah macam tu. Main ikut-ikut. Dia tak faham perbuatan dia. Kau akid takbir macam mana? Yang dia belajar marin. Macam ni akid takbir. Ibu jari kau kono akid cuping telinga kau. Cuping telinga tu, lepas tu baru sampai. Oh. Kawan tu langsung orang. Cuping tak ada. Kenapa buat ni? Parah betul. Kan? Nah, dia tak ada kan? Allah menghadap Allahu Akbar. Kan? Satu bila kita semayang, janganlah berlumbung dengan imam. Imam dah habis, Allahu Akbar, baru kita Allahu Akbar. Tu nama ikut imam. Sama lah dengan imam pun kan. Berlumbung. Dan dulu imam ambil. Bangun. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Tengok apa tu. Amin. Siapa paling panjang? Depan kawan ni. Dia paling panjang. Ya, panjang. Amin. Sudah? Nampak tak? Ya. Kena belajar. Masa bila nak angkat tu tahiyat tu, jari tu angkat tu bila? Asyhadu alla ilaha yang mak belajar dulu, anak ajar anak. Asyhadu alla ilaha illallah. Tapi mak kan tadi tengok kat masjid tu, acik tu cecek-cecek ni aja lagi cecek-cecek ni. Tu kau tanyalah pakcik tu tapi mak jawab dah. Kono belajar. Bacaan kono tanya. Main bunyi ya. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Milah panggil. Bismillah deh. Tu banyak milah belakang. Sami Allah halimah hamidah. Halimah ada midah ada kacau. Ya, bacaan pun kono betul. Kan kono lah belajar. Janganlah malu. Malulah tak ada tua belajar. Jangan malu. Belajar kan, murid-murid tua tak ada masalah. Sebab yang kita patut malu dengan Allah, dah tua bangku tak nak belajar. Biar dia tua belajar, saya pun belajar. Kan? Itu sebab kalau ada majlis ilmu, kalau ada orang tengah kuliah, saya tak ada kuliah, saya duduklah belakang. Saya kena duduk belakang, nyuruk balik tiang, ambil nota. Sebab bila dia nampak muka saya mula dengan ngada macam Samsul debat ada belah. Patut dia jemaah depan memakak lah, kau ceramah lah. Orang ambil poin dia. Kalau kita belajar kan, kita belajar betul, kalau belajar ya, jangan kita fikir dan ini semua tahun ni dia pandai ni, tak. Mesti dengan ilmu. Tak ada ilmu duduk belakang imam macam mana? Oh, dan saf pertama dia nak masuk syurga, pahala besar weh. Saf pertama belakang imam duduk kan. Imam lah baca ayat panjang.
Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allazi lupa dah. Dah dia belakang. Siapa suruh baca kepanjang? Dia pula. Kau duduk belakang imam, kau kena tolong. Ni kali baca lah nak atau nak, tahu dah tolong. Orang tak lupa yang pendek tu lah. Kan? Kena ada ilmu. Katalah imam terlupa, ataupun imam terkeluar angin ni yang tak diundang. Lepas tu batal wuduk kan. Maka imam pun dia dah mufarakah tu. Yang belakang apa? Yang belakang dia konolah ke depan ganti imam. Dia tak ada ilmu. Bunyi kan dia tolong kontut imam tu. Dia pusing. Batal weh kontut. Mana gojo tu. Tu sebab kau belajar. Kan yang di masjid India, ada satu masjid India kan. Dia mamak tu dia ngoreng pisang. Lepas asar dia akan colok pisang tu dalam topung. Kalau terbalik ke topung. Sedang dia punya timing tu azan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia lepahan pisang tu dalam koli yang besar tu. Masuk. Dia akan masuk semayang, ikut imam, sedang elok imam Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Dia pun bangun, tinggal nak angkat dia. Elok timing goreng. Apa hari tu imam tukar ayat. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidun ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidun ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidun ma 'abadtum. Wala imam tu mana apa kat situ imam tu. Wala antum abidun nama abud. Wala ana abidun ma abadtum. Wala tak apa. Yang mu'alaf tu tadi, yang mamak tadi, yang masuk Islam tadi, yang goreng pisang tadi, dia kat belakang dia dah comel. Hanguih lah ni tu. Hanguih lah berpisang dan wala antum abiduna ma a'bud. Dia dah orang, dia tahu ayat tu. Tapi dia tak ada ilmu cara tahu. Kalau yang ada ilmu dia akan tahu lah. Subhanallah. Tak ada PE. Kan? Lakum dinukum. Paling tidak kan ada PE imam. Lakum dinukum waliyadin. Dia tak tahu. Macam mana nak tahu? Dia dah orang ni risaukan pisang tu. Itu waliyadin taramari kau dah. Lakum dinukum waliyadin. Betul dia tahu tapi dia bercakap. Kono ada ilmu. Pertama, kedua mesti ikhlas nak capai kesempurnaan ibadah. Yang ketiga, mesti ada perubahan pada perangai dan tingkah laku. Ya. Ni semayang, ngumpet laju ya. Macam khabar. Tinggi Samsul Debat tu tadi bukan aku tak dengar. Kalah pula Samsul Debat tinggi. Kan? Siapa yang kau nak arwah lebayah makin tinggi tak? Tinggi, tentulah ikut entuk hebat. Kan? Nak azan dulu. Azan dulu kan? Azan dulu kan? Tak payah tahu kan? Kan? Jadi mana kata kalau kita tengok daripada aspek itu, perubahan kita patut jadi lagi baik juga. Janganlah kita jadi lagi teruk pula, kan? Mengumpet, ya. Ada yang betul tak betul. Main nombor tetap main nombor. Tengah parking motor tu burak dengan orang tu. Kau cucu borang dah. 3 kau, 5 kau. Belum ada lelaki lagi. Kau 2, 3502. Jadi tu. Kono lah tu. Dia dalam berburak kan. Kayak kelumpur. Kan ada penanda-penanda saf tu. Dia ada nombor.
Dia campur maghrib 36, isyak 25, 36, 25. Dia tak boleh tengok nombor. Oh, penyakit betul. Orang dah biasa minum arak kadang-kadang. Dah biasa minum arak. Oh, tak boleh. Pek sikit ni lah. Jangan, ya. Kita kena betulkan yang biasa, biasakan yang betul. Jadi mana kata pangan jadi elok. Kadang dah biasa. Ni mengemarahkan masjid ni, kita kena ingat Nabi pun cakap apa? Nabi kata, kalau ikutkan hati aku lah. Mana ni cita-cita Nabi tak buat lah. Kalau ikutkan hati aku, nak yang aku pergi bakar sama orang tak pergi sembahyang jemaah. Nabi kata, nak nunjukkan kepentingan solat berjemaah. Cuma Nabi tak buat. Kalau Nabi buat kan jadi sunnah. Kalau Nabi bakar sama orang tu kan, jadi sunnah. Tak ada kerja lain nak kita pergi bakar sama orang pula. Imam nak pergi bakar satu rumah, satu rumah. Imam nak ambil sampai ada rumah dia lah korang bakar. Contoh kan. Satu hal pula kan. Tapi itu dek, sembahyang jemaah ni kan dapat kita sembahyang sama-sama. Kita rapatkan ukhuwah kita. Dan satu lagi, sembahyang jemaah ni kita mendoakan kesejahteraan semua orang. Jadi orang yang tak datang masjid jangan belagak. Barangkali hidup kamu sejahtera sebab doa orang kat dalam masjid. Imam doa je tengok tadi. Muslimin wal muslimat, mu'minin wal mu'minat, al-ahya'i minhum wal amwat. Doa tu semua. Ada imam doa, ya Allah kau sejahterakan lagi depan aku dan makmum yang hadir saja, orang lain tu mampu lah. Mana ada? Tak ada imam doa macam tu. Doa untuk semua. Jadi jangan belagak orang yang tak pergi masjid. Barangkali doa yang orang ramai doakan dekat sini, itulah yang memberkati. Mungkin kan? Jadi itu dia perangai biar elok. Itu yang ketiga, perangai jadi elok. Jangan bercakap-cakap bodoh-bodoh yang tak elok. Nabi sendiri, hati Nabi baik. Dan apa yang keluar pada mulut Nabi juga adalah baik. Jangan cakap bodoh tak baik. Dengar-dengar dia dapat kereta baru. Tak mana dicuri. Dah nak cakap. Motor baru tak siapa punya lah tu dengan rembat tu. Pada muda kan tak kena dah tu. Dah elok. Anak UPKK semua macam mana ada seorang pandai. Apa kono kau ni? Dengar dia naik pangkat, tak apa dijilat bos itu. Dia ada yang bono-bono negatif. Sedangkan semangat ukhuwah Islamiyah, bila saudaranya dapat kegembiraan, dia pun gembira sama. Dia pakai kereta baru, yo kau untunglah kita. Apalah, pek kita tumpang tak payah beli minyak, tak payah servis, naiknya. Kan? Dengar dia naik pangkat. Alhamdulillah. Esok senang-senang minta tolong aja. Apa-apa kita jumpa dia minta tolong. Dengar cucu dapat semua di PKK tu. Alhamdulillah ada juga budak pandai kat kampung kita ni. Kan dia rasa seronok. Macam tu lah. Dengar haji apa tu kahwin. Mana? Marah lah. Ni mana? Itulah yang umur 85 tu. Biarlah dia kahwin. Kau tak dengar habis cerita ni. Cerita lah. Bini 25. Otong kangkit. Dia potong kan. Macam mana dia lepek tu? Ni macam ni. Perempuan ni. Semua cakap lelok. Alhamdulillah. Dapat bini yang tagap boleh jaga dia. Okey lah. Dia memang duduk seorang. Tu ada perempuan cakap, malam pertama mati. Aduh, bodoh. Nak doakan yang tak elok kan. Kau tak punya hati benar tanya perempuan. Apa kau gambar dengan Abang Haji ni? Cakap ngakak ni. Macam mana nak cakap Dia pertama Abang Haji ni dia romantik. Ambil kau romantik untuk dia pandai jaga hati saya. Dia ni kan pandai gurau. Setiap kali saya marah dia tak pernah balik. Dia pakak tak terangan balik. Contohlah Nabi, bukan sini 85 orang ni tempat lain. Contohlah. Mulut tu nak kena elok, cakap yang baik-baik. Sentiasa cakap yang baik-baik. Tengok Nabi. Nabi jalan, orang tua yang buta maki hambut Nabi hari-hari. Sahabat macam ni orang lotong-lotong dah sahabat ni. Nak marah. Nabi kata jangan, biarkan. Satu hari Nabi lalu, Nabi tengok tak ada orang tua tu. Mana pergi masjid tu?
Yang ada padan muka Rasulullah. Nabi pula dia dah sakit terlantak padan muka. Jangan. Petang tu Nabi pergi bawa makanan, suap orang tua tu makan. Tanpa orang tua tu tahu siapa orang. Suap. Sayyidina Abu Bakar, bila setelah kewafatan Nabi, dia tanya Aisyah, apa bono-bono yang biasa Nabi buat waktu dia hidup. Salah satu, dia pergi suap orang tua tu makan. Sayyidina Abu Bakar teringat orang tua tu, dia pun pergi. Sayyidina Abu Bakar pun ambil uti tu, dia cocah air tu, dia lembut-lembut kan, dia pun suap dengan penuh kelembutan. Suapkan tu orang tua tu luahan, pui tu. Mana dia orang yang selalu suapkan aku tu, dia suap lagi lembut pada kau. Menangis Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar ingat dia lembut dah, rupanya Nabi lembut lagi dengan tahap orang tua tu maki hamun dia hari-hari. Cuba kalau kita berpeluang menyuap orang yang maki hamun kita hari-hari, bagaimanakah kaedah suapan kita? Tolong cerita sikit. Kau sudu kau dah gadak maka takak kan, ambil kau. Agaklah mampu kau takkan agaklah. Tak, kita diajar oleh Nabi jangan membalik. Nabi kata taat kepada Allah, tinggalkan perkara yang haram. Dan yang ketiga Nabi ajar apa? Buat baik pada orang yang buat jahat pada kita. Itu tanda orang beriman. Okay, masjid ni dengar kan, oh macam tu ya, macam tu. Memang benda tu susah. Dan nak pula kita bergaduh sesama kita kadang-kadang. Dengan saudara mara orang bergaduh. Kan? Benda yang paling mulia di sisi Allah, tapi susah nak buat. Apa? Minta maaf dan memaafkan. Itu cukup susah nak buat. Betul tak? Minta maaf, pahala aku minta maaf dengan dia lah. Dia nak saudara, aku bapak saudara. Wah, ya sedangkan bapak saudara lah aku minta maaf saudara, sebab ada harapan kau mati dulu. Jangan kira siapa salah. Ini bukan salah aku, kenapa aku minta maaf? Sebab kita fikir kita bila-bila boleh mati lah. Kita jangan fikir siapa dulu, siapa salah. Tak, minta maaf. Dan satu lagi, memaafkan. Orang lain boleh, tapi dia ni tak dapat tau. Oh, dia pilih pula orang. Ada satu syarat untuk minta maaf dan memaafkan. Ada satu syarat. Syaratnya adalah tak ada syarat. Itu syarat. Betul, kebanyakan orang, aku boleh maafkan dia. Bayar dulu duit 5,000 aku yang kena hutang dulu. Percaya cakap saya, bayar pun tetap tak baik. Nak baik bukan sebab duit. Nak baik bukan sebab tanah. Nak baik bukan sebab dunia. Nak baik sebab kita memang nak baik. Itu saja. Janganlah aku maafkan kau. Tapi duit 5,000 tu kalau kau ada joki sok kau bayarlah. Kau tak ada, kau bayarlah. Kau dah nak mati dulu, kau bagilah ke anak keturunan. Kau sampai mati tak dapat nak buat macam mana. Dan redakanlah. Tapi untuk ini dia maafkan kau. Macam tu lah. Kan baik macam tu. Ada orang biar dia melutut dengan dan akhirat so. Kau tengoklah. Contoh. Dia cakap macam tu. Ramai tak orang cakap macam tu kat dunia. Kita pernah dengar orang cakap macam tu. Akhirat besok contoh. Dia kata, wahai man, dia kata, man ni lah nama. Masuklah kau ke dalam syurga. Tiba-tiba malaikat beritahu. Seorang, ada satu malaikat beritahu. Nanti dulu, ya Allah, kenapa? Allah Ta'ala. Kenapa? Dia ni pernah cakap dulu. Kek kawan itu, kek saudara itu, dia takkan maafkan melainkan yang melutut dia minta maaf dengan dia ke akhirat. So, baru dia nak, apa? Baru dia akan maafkan. Yalah, kau macam tu kau tunggulah dulu. Tak dapat masuk syurga lah. Kau tunggulah. Kawan tu pula kena seksa 1000 tahun. Itu sebabnya minta maaf dan memaafkan. Buat tidur berkoruh, sonang hati. Kita ada perangai manusia hari ni. Salam. Kita salam. Dia minta maaf. Aku minta maaf ya. Ya, aku pun minta maaf juga. Tapi dalam hati dia tak maafkan, dia tak selesai dengan Allah. Ini saya beritahu. Ada berapa ramai orang macam tu. Kita dah ikhlas ni. Aku minta maaf, ya minta maaf. Ayolah, aku pun sama, aku pun minta maaf juga. Tapi dalam hati dia, aku takkan maafkan. Maka balalah hidup dengan Allah Ta'ala akhirat. Itu sebab jangan. Itu sebab kita cakap kosong. Kira kalian ya minta maaf ya. Yalah, tak apa. Ya sudahlah. Baiklah. Itu saja. Ya.
Ada orang. Ada satu adik dia berapa beradik lah, tapi adik-beradik perempuan yang bergaduh. Dua beradik perempuan bergaduh, putus saudara, tak nak baik dah minta maaf, tak mahu dah. Satu hari tu datang, Kak, aku minta maaf, Kak. Apa hal? Adalah aku banyak dosa dengan kau, aku nak pergi Mekah ni. Dia nak pergi Mekah, dia minta maaf. Jadi akak pun alhamdulillah, dia nangis, Kak, ayolah, aku dah lama maaf anda, ayolah. Maaf. Balik tak Mekah, jadi dia balik. Apa kan Allah Ta'ala kat Mekah semua lah tu kan. Itulah. Tu cerita tu lah tak maaf ni panjang lagi cerita tu. Makna memang pernah panggil lagi lah ni. Macam tu lah kan. Kan? Booking ni pun dah berapa lama nak dapat kan. Dan begitu juga yang keempat, mestilah dimulakan. Kesempurnaan ibadah tadi saya kata dengan ilmu. Kedua, ikhlas. Yang ketiga, perubahan pada perangai yang tidak tanduk. Dan yang keempat, mestilah dimulakan dengan niat. Inna a'malu bin niat. Wa man kanat hijratuhu ila dunya aw amaratin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Barang siapa yang niat dia nak berubah, niat dia kerana Allah, siapa yang nak berubah kerana dunia atau kerana wanita yang dinikahinya, nescaya manfaat hijrahnya sesuai dengan apa yang dituju. Kalau kita, kenapa kata semayang malam nak jumpa Sabtu Debat? Dapat jumpa lah. Kamu datang malam ni, pek gambar dengan dia lah. Pek gambar. Mungkin ada pahala, tapi taklah sebanyak orang yang betul-betul kerana Allah. Allah Ta'ala beritahu, wa man yuhajir fi sabilillah yajid fil ard muragaman katsira wa sa'ah. Surah An-Nisa ayat 100. Barang siapa yang berhijrah kerana Allah, di jalan Allah, fi sabilillah yajid fil ard, maka dia akan mendapati bumi Allah ni tempat yang luas, katsira wa sa'ah, dan rezeki yang banyak. Jadi apa takut? Niatkan Allah, ada rezeki. Malam ni datang, tak ada buat duit, IC pun tak bawa, pakai kain pelikat, skena pun tak pakai. Contohlah kan. Apa pun tak bawa, pekkan kambing. Contoh kan. Rezeki nak, tak ada apa-apa ramai yang tak tahu. Kan? Dia memang jadi tak campur orang. Kan? Yang mengajar daging tu lah orang kan? Yang melapah yang apa tu lah orang yang makan orang lain. Jangan mengajuk sudah Haji Kim saja. Tak, ni cerita betul. Tapi rezeki tak? Rezeki untuk semua orang. Tak ada siapa tahu dah. Rezeki ni jangan ingat rezeki ni sama macam yang kita minta. Ada orang tanya saya gitu. 2 bulan lepas. Ustaz kata rezeki tak pernah salah alamat, tapi kenapa tak pernah sampai ke alamat rumah saya? Lah. Siapa tahu. Ada yang tanya macam tu. Saya kata tak, dia tak mestinya sama. Ada rezeki macam-macam Allah bagi. Niatkan kerana Allah, adalah rezeki lillahi ta'ala. Kadang budak kahwin ni tengok, kenapa kau nak kahwin? Imam ni, kenapa kau nak kahwin? Mak bising dia. Masa bila mak kau tak bising? Memang bising kau. Bila nak kahwin? Bila kahwin? Bila nak beranak? Bila beranak, perempuan dia nak kau. Bila dapat anak lelaki? Dapat anak lelaki, beranak kau jual kau. Salah. Mak ni memang tu lah kau jual. Bising masa bila mak tak bising dia kan? Abah nak okey ke? Kan? Ada lagi. Kenapa kau nak kahwin? Kawan-kawan habis mau kahwin dah, tinggal saya belum. Tu niat dia kahwin. Kenapa kau kahwin? Umur saya banyak dah. Kenapa kau nak kahwin? Geram nak perempuan. Lagi tahu. Susah nak jumpa. Kenapa kau nak kahwin? Mam, saya nak kahwin ni kerana Allah. Susah nak jumpa. Biasa lelaki jawab kahwin kerana Allah, ni lelaki yang dah kahwin. Faham lah, tak faham sudah. Saya tak nak orang yang terus orang asam betul depan ni tu kan. Ya. Jadi kalau kita tengok mengimarahkan masjid tadi yang dah tahu ya. Jadi mengimarahkan masjid berlaku bila seseorang tu berulang alik ke masjid, mendirikan solat Jumaat, kemudian dia iktikaf, datang ni dia iktikaf, niat iktikaf kan, dan terlibat dengan kegiatan dakwah, ceramah, kuliah dan seumpamanya. Inilah yang difirmankan oleh Allah SWT. Hanya yang layak memakmurkan, menghidupkan masjid Allah itu adalah orang beriman kepada Allah dan hari akhirat, serta mendirikan sembahyang dan menunaikan zakat dan tidak takut melainkan kepada Allah. Dengan adanya sifat-sifat tersebut, maka adalah diharapkan mereka menjadi dari golongan dapat petunjuk. Jadi dia bukan setakat mentadbir saja, tapi lebih kepada menghidupkan masjid dengan tujuan menghidupkan syiar Islam. Ya, tu contoh kalau kita tengok kat luar kan, ada kawasan lapak masjid, buat gelanggang takraw. Boleh budak-budak muda main ke situ. Hidupkan kawasan masjid.
Tapi bila dia duduk masjid, dia tahulah adab dia tak boleh mencarut-carut dengan main tu. Kepala kau sebut Woi, masjid lah. Kawan dia tahu. Mulut jangan, masjid jangan. Nak ajar dia macam mana cara Jadi lepas tu, alamak sakit perut pula. Tandas mana? Masing-masing jaga tandas tu. Inilah hilang. Terapung. Kalau masjid tu saja dia tinggal beronang-onang ke tepian. Saya pernah jumpa ada satu sekolah tu lah saya pergi kan. La ilaha illallah. Najis tu melintang dalam singki. Dalam singki. Macam mana dia boleh sampai situ? Elok lah tu. Singki tu tinggi. Dia fikir mana ada usaha buat letak tu. Jahat betul budak ni. Kat sekolah ada satu sekolah tu tak nak sebut apa. Bayangkanlah orang sakit jantung nak basuh muka. Jaga kebersihan tanah sebab kita tak nak semua orang kena ingat datang masjid di rumah Allah, kita jaga tau. Jangan ingat hanya orang masjid jaga. Tak, ini rumah Allah. Kita sama-sama jaga. Sila jaga kebersihan tanah ni. Dia tak faham, letak pantun. Ada kucing, ada tikui, dah koncing jiwih tu. Dia masuk macam pantun ni kan, perintah tegas oleh Tok Siap. Iyalah. Jaga tuan-tuan ya. Di masjid umat Islam menemukan ketenangan hidup dan penyucian jiwa, kerana di sana terdapat majlis yang bermanfaat. Bila kita semayang kan, bila kita semayang kita dapat berapa pahala? Semayang jemaah berapa? Ya, semua jawab sama. Tak ada yang lain. 20 berapa dalam tak ada. Semua jawab 7 tahu. Tapi kenapa tak ramai? Sebab kebanyakannya tak rasa 27 kali ganda tu. Sebab tak nampak. Orang yang dapat kelazatan beribadah je yang akan dapat. Jadi hidupkanlah majlis-majlis, datang semayang beramai-ramai kan? Hidupkan majlis ilmu, beribadah, dan mudah-mudahan dengan kita datang ke masjid akan dapat menyatukan ukhuwah Islamiah sesama kita dan silaturahim. Ya. Jadi ada apa soalan nak tanya? Itulah bila tanya koma. Semua dah faham. Semua dah faham. Dia tak sabar nak sembahyang Isyak sebab kambing. Bila dia dah umum kambing tu semua tak teraya tu. Bergalih-galih tempat duduk tu tanda nak habis tu. Saya faham tu muka-muka subuh nanti tu saya faham. Ya. Kawan tu pula macam ni yang menang. Dia tak payah tiang kawan ni. Dia dapat tiang sedap lah. Contoh. Janganlah beralih lah contoh kan. Kan untunglah kau tiang tu kau dapat dulu tu kan. Tak ada lah tapi macam tu lah. Datang majlis ilmu ni Allah bagi keberkatannya kepada kita insya-Allah, rezeki. Bila kita datang majlis ilmu mengasuh kita. Kita memang dalam hati kita cakap betul lah dia cakap. Cuma kita tak sabut dia. Betul lah dan tak nak macam tu lagi. Keluar dari masjid baik panggil lagi. Datang masjid balik. Majlis ilmu datanglah. Ya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, saya rasa itu saja daripada saya. Nampak tak cukup tu insya-Allah kena panggil lagi. Ada yang kita tak sampai cerita tadi. Bab donkey tu pun tak detail lagi tu, kena cerita lagi tu. Jadi insya-Allah mana kena panggil lagi. Lain kali mungkin siakap lah kau kan. Macam tu lah. Malam ni kambing kan. Jadi insya-Allah. Jadi apa-apa pun tuan-tuan sepandai-pandai tupai melompat akhirnya jatuh ke tanah jua. Kan? Walaupun ceramah sudah tamat, mudah-mudahan terpahat di dalam jiwa. Budak-budak membuat galah nak menjolok buah berangan. Kalau ada silap dan salah dikata tidak, dicaci jangan. Tenang-tenang air di laut, sampan kelok mudik ke Tanjung. Hati terkenang mulut menyebut, ya sebaik mengundang saya pada malam ini. Rasa nak junjung. Jadi itu saja daripada saya. Terima kasih banyak. Cuma sedikit maklum.